Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bersama Ustaz Juan dalam subjek Tauhid tahun 4, kita akan mengulang kaji semula pelajaran yang telah kita belajar sebelum ini di dalam kelas. Okey, apa dia? Kita buka muka surat 49 hingga 50, iaitu pelajaran yang ke-14, sifat baqa bagi Allah. Suka Ustaz ingatkan semula, sebelum kita masuk kepada sifat baqa, mari kita refresh semula apa yang telah kita belajar sebelum ini, iaitu apa itu sifat-sifat Allah dan ada berapa sifat-sifat Allah. Okey, mari kita lihat sifat-sifat Allah. Sebelum Ustaz masuk kepada sifat-sifat Allah, Ustaz akan terangkan sedikit apa maksud sifat. Sifat ini boleh merujuk kepada keadaan atau rubah, tanda, ataupun boleh juga merujuk kepada watak seseorang. Sebagai contoh, rajin membuat kerja rumah, memiliki wajah yang handsome seperti Ustaz. Jelaslah tu. Itu merupakan sifat. Ataupun sifat ini boleh kita katakan sifat yang melekat pada sesuatu. Okey, mari kita lihat ada berapa sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terbahagi kepada 3, iaitu pertama adalah sifat wajib, kedua adalah sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat harus. Siapa yang masih ingat sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus? Mesti kamu lupa kan? Tak apa. Ustaz tanya dan Ustaz jawab sendiri. Bagus. Baiklah, sifat wajib adalah segala sifat kesempurnaan bagi Allah. Sebagai contoh, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan Allah Maha berkata-kata. Berlawanan dengan sifat mustahil pula. Sifat mustahil adalah sifat kekurangan. Mustahil Allah itu bisu, mustahil Allah itu buta, dan mustahil Allah itu tidak mendengar. Bagi sifat harus pula, Allah memiliki hak mutlak untuk menjadikan sesuatu itu baik mahupun sesuatu itu buruk. Setiap apa yang berlaku di alam ini, sama ada akan berlaku ataupun tiada, kesemuanya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita masuk ke dalam sifat baqa. Apa itu sifat baqa? Iaitu sifat Allah yang ketiga termasuk dalam sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat baqa, iaitu kekal. Apa arti kekal di sini? Yang memberi maksud kewujudan Allah itu tidak ada akhir ataupun tidak ada kesudahan. Contoh yang paling mudah adalah manusia. Manusia akan mati pada akhirnya dan binasa. Manakala Allah pula, Allah tidak akan binasa, ataupun dalam bahasa Arabnya adalah fana. Allah akan sentiasa kekal sampai bila-bila, kerana Allah merupakan pencipta kita. Allah Ta'ala tetap bersifat baqa. Mustahil Allah bersifat fana, iaitu binasa. Lawan bagi sifat baqa adalah fana, iaitu binasa ataupun hancur. Okey, yang terakhir mari kita lihat dalil nakli bagi sifat baqa Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali zatnya, yakni Allah. Surah Al-Qasas ayat 88. Apa maksudnya? Allah sentiasa kekal buat selama-lamanya. Allah tidak akan binasa buat selama-lamanya. Kerana benda yang binasa atau fana ini merupakan sifat bagi makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat difahami dan diamalkan. Dan Ustaz minta maaf sekiranya sepanjang apa yang Ustaz sampaikan ada tersalah atau kesilapan. Mohon dimaafkan dan tegurlah secara berhikmah. Marilah sama-sama kita berdoa agar pegangan akidah kita ini berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan lupa untuk subscribe TV Pendidikan Sri KK. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.